Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini, hari Isnin, hari Selasa, kita malam Rabu yang dikaitkan juga dengan malam-malam bulan Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita pada malam ini atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu rahmat yang besar Allah beri kepada kita, maka kita selayaknya dan sepatutnya kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita akan menyambung ulang kaji kita, sinopsis juzuk yang ke-20, bahagian yang kedua, yang mana bahagian yang pertama, sinopsis juzuk yang ke-20 ini telah pun kita lakukan pada hari semalam, Isnin malam Selasa. Kita telah selesai bahagian yang pertama, yang mana kita telah selesai keseluruhan ayat dalam surah An-Namli, iaitu dalam surah Semut. Jadi malam ni insya-Allah, seperti yang tuan-tuan boleh lihat pada nota untuk juzuk yang ke-20, kita ulang sekali lagi apakah surah-surah yang membentuk, yang berada pada juzuk yang ke-20. Yang pertama adalah suratul Naml, bermula ayat nombor 56 dan 93. So, surah Semut ini telah pun kita selesaikan membincangkannya pada bahagian yang pertama. Namun malam ini kita akan melihat keseluruhan 88 ayat dalam surah Al-Qasas ataupun surah kisah-kisah. Ini adalah surah cerita-cerita, dipanggil Al-Qasas. Okey, 88 ayat ini kita boleh temui pada muka surat 385 sehingga muka surat 396. Manakala surah yang ketiga yang berada pada juzuk yang ke-20 ini adalah surah Laba-Laba, iaitu surah Al-Ankabut. Okay. Surah Al-Ankabut ini kita hanya mengambil, merujuk kepada 45 ayat sahaja yang kita akan bincangkan pada malam ini, sedangkan kita mengetahui surah Al-Ankabut mengandungi 60 lebih kurang dalam 69 ayat. Ya, 69 ayat, tetapi 45 ayat dia berada pada juzuk yang ke-20. Jadi malam ni fokus kita surah Al-Qasas dan juga surah Al-Ankabut, 45 ayat dalam surah Al-Ankabut. Okay. Kenapa surah itu dinamakan Al-Qasas? Dan kenapa surah itu dinamakan surah Laba-Laba? Kita akan bicarakan, insya-Allah nanti kita akan terangkan ketika mana kita melalui segmen-segmen ayat bagi surah-surah yang kita bicarakan, bagi surah Al-Qasas dan surah Al-Ankabut. Baik, kita mulakan dengan memasuki surah Al-Ankabut. Surah Al-Qasas, maafkan saya, surah Al-Qasas. Baik. Surah Al-Qasas ini, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, adalah surah yang kita tahu nama Al-Qasas itu adalah surah cerita ataupun surah kisah-kisah. Okey, cerita siapa?
kisah siapa. So untuk mengetahui dari mana diambil perkataan al-qasas, cerita berkenaan dengan siapa, maka sewaktu kita masuk kepada segmen ayat, insya-Allah nanti kita akan membuat penekanan kepada membicarakan nama bagi surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini kita menggunakan pendekatan ada pembukaan dan ada juga pada bahagian penutupan. Okay. Kalau kita rujuk kepada pembuka surah Al-Qasas, kita ambil dua ayat yang pertama. Okay, ayat 1 dan ayat 2. Yang mana ayat 1 dan ayat 2 ini dia berkaitan dengan keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quranul Karim. Okay, sebab itu kalau kita rujuk di dalam mushaf, kita rujuk dalam Quran terjemahan, muka surat 385, kita akan jumpa pada ayat yang pertama Allah memulakan dengan menggunakan huruf abjad. Ta, Sin, Mim. Okay. Kemudian Allah menyebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Allah menceritakan tentang inilah ayat-ayat Al-Quran yang mubin, yang jelas. Okay. Jadi pembukaan surah, cerita-cerita Allah mulakan dengan menerangkan ayat-ayat Al-Quran ini adalah sangat jelas. Okay. Apa berkaitan cerita ayat-ayat Al-Quran ini dengan nama surah kisah-kisah? Kita sudah sedia maklum bahawa hampir 1/3 Al-Quran, kita boleh kata dalam hampir 8 juzuk, nak masuk ke 9 juzuk. Okay, 8 juzuk, hampir 8 juzuk Al-Quranul Karim adalah mengandungi cerita-cerita benar, cerita-cerita orang-orang yang terdahulu. Yang ada cerita tentang Bani Israel, ada cerita tentang para nabi, ada cerita bukan Bani Israel. Okey, kita sedia maklum bahawa kalau bukan disebabkan Al-Quranul Karim, tentu kita tak tahu cerita-cerita orang-orang yang terdahulu, cerita nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Okey, tapi apa berkaitan dengan cerita yang lebih khusus bagi surah Al-Qasas? Tapi dekat permulaan ini, kita seperti dapat melihat bahawa disebabkan ayat Al-Quran itulah wujudnya cerita-cerita. Ini bermakna Nabi SAW boleh ceritakan kisah-kisah adalah melihat kepada sumber wahyu yang Nabi SAW terima. Jadi ini dua ayat pertama menyebut tentang keagungan Al-Quranul Karim. Okay. Kemudian apabila kita masuk ayat nombor 3. Okay, ayat nombor 3 sampai ayat nombor 42. Kita letakkan ia pada bahagian yang pertama. Sebab tadi ada pembukaan. 2 ayat pertama jadi pembukaan. Okey, kemudian ayat nombor 3 sampai ayat nombor 42, kita letakkan dia pada bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang pertama ini, ia sebenarnya ada berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa, kisah permulaan Bani Israel, kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun dengan kaumnya. Bermula ayat 3 sampai ayat nombor 42. Okey. Kisah siapa? Bani Israel, Nabi Musa, kisah Fir'aun dengan kaumnya. Okey, panjang tak ayatnya? Panjang ayatnya. Kita boleh kata dekat lebih kurang 40 ayat kan, menyebut tentang kisah Bani Israel dan Nabi Musa, kisah Fir'aun.
Okey. Daripada bahagian yang pertama ni, agak-agaknya tuan-tuan dah dapat tangkap. Maksudnya tuan-tuan jelas. Sebenarnya nama surah Al-Qasas. Kisah-kisah tu sebenarnya kisah siapa? Sebenarnya Al-Qasas itu sebenarnya cerita-cerita itu sebenarnya adalah cerita Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi surah tu namanya surah cerita-cerita. Cerita siapa? Macam banyak cerita je, itu namanya cerita-cerita. Cerita-cerita tu sebenarnya adalah babak-babak, adikan-adikan dalam peristiwa kehidupan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi apabila ingat surah Al-Qasas, adalah surah yang menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Okay, jadi nak tahu lebih lanjut bahagian yang pertama ini, okay, sebab kita tahu kisah Nabi Allah Musa ni panjang. Tapi surah Al-Qasas ni menariknya, Allah memulakan kisah Nabi Allah Musa ini bermula daripada dia bayi. Dia bayi sampailah Nabi Allah Musa berdakwah kepada Firaun. Nampak tak perkaitan cerita-cerita tu? Daripada cerita kecil tu, daripada Nabi Allah Musa menjadi bayi, sampailah dia dewasa, sampai dia dapat wahyu, sampai kepada dia berdakwah kepada Firaun. Okay, jadi untuk tahu maklumat lanjut, okay, saya sempat untuk membuat pecahan ringkas sahaja. Okay, kita lihat perincian dia. Bahagian nombor 1. Okay. Kalau kita lihat pada ayat 3 sampai ayat yang ke-6, Allah menyebutkan tentang kezaliman Firaun. Kezaliman Firaun, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala menjanjikan kepada Bani Israel ini, mereka nanti akan mendapat kuasa memerintah bumi Mesir. Itu ada ayat 3 sampai ayat nombor 6. Okey, maknanya kisah Nabi Allah Musa ni, sebelum Allah cerita macam mana Nabi Musa tu lahir, Allah mulakan dulu cerita situasi bagaimana Bani Israel ini mereka telah dizalimi oleh Firaun. Okey, kemudian Allah Ta'ala menjanjikan kepada Bani Israel ini, Allah akan tolong mereka dan mereka nanti akan mendapat kuasa pemerintahan di bumi Mesir itu. Jadi kita kena tengok pada ayat nombor 5 dengan ayat nombor 6. Okay, ini penting juga maklumat ini. Okay, janji Allah kepada Bani Israel. Okay. Kemudian Allah pun susun aturlah. Ingat tuan-tuan ya, Allah ni dialah mengatur segala-galanya. Kan Allah kata ayat 5 dan 6, nanti Allah akan beri pertolongan kepada Bani Israel. Okay, jadi apabila Allah dah janji, Allah dah letakkan satu ketetapan, maka Allah akan buat seperti mana yang dijanji itu sampai jadi. Allah tak pernah janji, Allah memungkiri janji. Jadi Allah telah menetapkan Bani Israel nanti dia akan dapat pertolongan. Okey, maka dengan takdir Allah, Allah telah menentukan lahirlah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Boleh lihat pada ayat nombor 7 sampai ayat nombor 13. Kelahiran Nabi Allah Musa. Okay. Ayat 7 sampai 13 ni tuan-tuan, ia termasuk cerita tentang mak Nabi Allah Musa
dan ada kaitan dengan cerita kakak kepada Nabi Allah Musa. Saya cuma letak tajuk kelahiran Nabi Musa, bukan bermaksud kisah Nabi Musa saja, tapi cerita tentang ibunya. Okey, ayat 7 sampai 13 ni tuan-tuan, kalau kita baca ayat yang mak Nabi Musa letakkan Musa di dalam tabut, lepas tu sampai kepada istana Firaun, dan akhirnya kembali semula Nabi Allah Musa itu kepada ibunya. Sebab tu tuan-tuan kena memahami uh, cerita ni sebenarnya bukan sekadar cerita, tetapi ia ada trigger dia sebenarnya tentang Allah ni, kalau dia janji, dia akan tepati. Kalau kita baca kisah mak Nabi Musa ni, memang Allah dah janji kepada mak Nabi Allah Musa dengan memberikan ilham kepada dia bahawasanya apa? Bahawasanya uh, Nabi Musa itu nanti akan kembali kepada kepada kepangkuan dia. Kena baca pada ayat nombor 13. Allah Ta'ala ni walaupun zaman itu kalau ada budak lelaki lain, Firaun akan bunuh. Tetapi Allah ini dia susun. Dialah yang menjalankan takdir. Kalau Allah kata Nabi Musa takkan dibunuh oleh Firaun, Allah akan buat dia tidak dibunuh. Selamat dia. Dan akhirnya Nabi Allah Musa dibesarkan sehingga umurnya matang, dan sampai satu ketika Nabi Allah Musa dia kena keluar daripada Mesir, ada kaitan dengan kematian seorang lelaki Qibti, kaum Firaun. Okay. Cerita Nabi Allah membesar sampai umur dewasa, sampai dia keluar daripada Mesir, melarikan diri daripada Mesir. Ini kita kena tengok bermula ayat nombor 14 sampai ayat nombor 21. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu macam nak tahu lebih terperinci lagi, maka kenalah baca daripada satu ayat kepada satu ayat. Kena baca ayat 14 dia tentang apa? Tentang umur Nabi Musa sudah meningkat dewasa. Lepas tu ayat nombor 20, 21 tu tentang apa? Tentang Nabi Allah Musa, ada orang beritahu dekat dia, tentera-tentera Firaun nak kejar dia, nak tangkap dia. Maka ada seorang lelaki beritahu kepada Musa supaya Nabi Musa kena larikan diri daripada Mesir. Maka pada ayat 21 itulah Nabi Allah Musa dia melarikan diri keluar daripada Mesir dalam keadaan yang sangat takut. Okay, jadi kena tengok ayat 14 sampai 21. Okay, kemudian Nabi Allah Musa dia pergi ke mana? So kalau kita baca pada ayat yang berikutnya, sekejap ya saya padamkan. Okay, kalau kita baca pada ayat yang ke-22 sampai ayat nombor 28. Ayat 22 ni Nabi Allah Musa dia dah sampai, dia dah pergi ke Madian. Dia keluar pada Mesir, dia masuk ke Madian. Jadi pada waktu ketika itulah Nabi Allah Musa jumpa dua orang perempuan. Dia tolong bagikan minuman air kepada dua perempuan itu untuk binatang ternakan dia. Lepas tu akhirnya Nabi Allah Musa pun dia bertemu dengan seorang lelaki tua, iaitu bapa kepada dua orang perempuan yang Nabi Allah Musa tolong tadi. Akhirnya Nabi Allah Musa pun berceritalah kepada siapa? Ceritalah kisah Nabi Allah Musa daripada mula, macam mana dia boleh berada di Mesir dan macam mana dia boleh keluar dari Mesir sampailah kepada Madian. Dekat kumpulan ayat inilah sebenarnya,
sebenarnya ada kaitan dengan nama surah Al-Qasas. Masa Nabi Allah Musa datang kat Madian tu, sewaktu lelaki tua tu berbual dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa ceritalah. Itu yang panggil cerita tu. Al-Qasas tu. Kisah. Kisah apa? Kisah Nabi Allah Musa alaihi mussalatu wassalam. Kalau nak tengok ayat yang tentang Nabi Allah Musa menceritakan kisah-kisah dia, kena tengok ayat nombor 25. Kalau tengok pada ayat nombor 25, kita akan jumpa dalam ayat itu Nabi Allah Musa kata apa? Allah cerita kepada kita apa? Wa qassa alaihil qasasa. Nabi Allah Musa ceritakan kisah-kisahnya. So daripada ayat ada perkataan al-qasasa dekat ayat 25 itulah menjadi sumber juga kepada surah itu sebagai surah Al-Qasas. Okey, akhirnya Nabi Allah Musa pun dikawinkan dengan salah seorang daripada dua perempuan yang Nabi Allah Musa bantu itu selama beberapa tahun, sampailah menurut riwayat Nabi Allah Musa ini dia berada di Madian selama 10 tahun. Okay. So, selepas dah 10 tahun Nabi Allah Musa berada di Madian, maka Nabi Allah Musa pun dia nak balik ke kampung halamannya di Mesir. Ini kita boleh tengok pada ayat 29 sampai ayat nombor 35. Okey. Dalam perjalanan nak balik ke Mesir itulah Nabi Allah Musa dia menerima wahyu dari Allah di bukit Tur Sina, dan Nabi Allah Musa Allah memberikan dia dua mukjizat, iaitu tongkat yang bertukar menjadi ular, lepas tu tangannya kalau selut di dalam baju keluar cahaya, dan dalam masa yang sama Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya nanti kalau dia sampai dekat Mesir, dia kena jumpa Firaun, dia kena dakwah kepada Firaun dan kepada kaumnya. Itulah pada ayat 29 sampai ayat nombor 35. Tapi dekat ayat 29 sampai 35 ni belum lagi jumpa Firaun. Belum bersemuka lagi. Tetapi mereka, Nabi Musa telah mendapat perintah untuk dakwah kepada Firaun. Okey, bermula ayat nombor 36. Okey, kalau tengok pada ayat nombor 36 sampailah ayat nombor 42, ini barulah kisah Nabi Allah Musa dia bersemuka dengan Firaun dan kaum Firaun. Itu pada ayat 36 sehingga ayat nombor 42. Okay. Dalam masa yang sama dekat kumpulan ayat 36 sampai 42 ni, Allah menceritakan juga apa yang terjadi kepada Firaun setelah dia menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihi mussalatu wassalam. Ada akhirnya Firaun dengan tentera-tenteranya telah Allah umbankan mereka berada di dalam lautan. Akhirnya lemas kesemuanya. Okay, itu ayat 36 sampai 42. Okay, maka kalau dah sampai ayat nombor 42 ni, maknanya tamatlah kisah Nabi Allah Musa. Akhirnya Firaun itu Allah binasakan. Okay, seperti yang kita sebut tadi kan, bahagian yang pertama ayat nombor 3 sampai ayat nombor 42. Okay, sekarang
kita pergi pula kepada bahagian yang kedua. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian yang kedua, bermula ayat 43 sampai ayat nombor 75. Okay. Ayat 43 sampai 75 ni, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, ada tiga sebenarnya. Ada tiga topik, ada tiga tema dalam kumpulan ayat 43 sampai 75 ni. Okey. Topik yang pertama, dia duduk dekat tajuk ni, kerasulan. Dia cerita tentang keperluan manusia ini kepada para rasul. Okey. Kemudian topik yang kedua, Allah mengemukakan ada 4 penolakan, bantahan dari Allah. Kejap ya. Okey, dia bukan 4 ni sebenarnya. Kita betulkan. Kejap ya. Sebenarnya bukan 4 dia, sebenarnya ada 8. Okey. Ada 8 bantahan yang Allah kemukakan bagi membangkang, menolak 2 syubhat. Orang-orang musyrikin Mekah. Ada 2 keraguan, pertikaian mereka, ada 2 perkara. Okay, 2 syubhat tu kita boleh lihat pada ayat nombor 48 dan ayat nombor 57. Dia punya syubhat dia 2 tu kat ayat mana? 48 dengan ayat nombor 57. Okey, ayat-ayat yang lain tu fungsinya untuk apa? Adalah untuk Allah membuat kritikan, Allah membuat bantahan. Syubhat yang pertama, ayat nombor 48, Allah jawab dengan 4 jawapan, 4 bantahan. Manakala syubhat yang kedua, pada ayat nombor 57, Allah bantah juga dengan 4 bantahan. Jadi kesemua sekali bantahan, bangkangan, kritikan daripada Allah Azza wa Jalla kepada mana-mana pertikaian, keraguan orang-orang musyrikin ini daripada 2 syubhat tadi. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, bukan sekadar cerita tentang isu syubhat-syubhat, tetapi isu yang ketiga, Allah menceritakan orang yang buat syubhat tadi tu macam mana nasib mereka di hari akhirat. Nak tahu nasib mereka di hari akhirat itu, maka kita akan tengok pada ayat nombor kita boleh jumpa mula-mula pada ayat nombor 62. Kalau yang topik tema ketiga ni, dia bermula ayat nombor 62 sampai ayat nombor 75. Jadi saya ulang kembali. Dekat kumpulan ayat 43 sampai 75 ni, dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan 3 topik ni lah. Yang pertama, cerita tentang keperluan manusia kepada para rasul. Ini topik pertama. Okey, take note dulu. Topik yang kedua tentang syubhat orang musyrikin. Ini topik yang kedua. Topik yang ketiga baru cerita tentang akibatnya, balasan bagi sesiapa yang ragu-ragu. Okey, yang mempertikaikan Rasulullah, wahyu, kisah-kisah yang terdahulu. Ini pada topik yang ketiga. Okey. Moga-moga itu terjelas. Kemudian apabila kita sampai pada ayat nombor 76 sampai ayat nombor 82, bahagian yang ketiga,
Allah memuatkan juga kisah Qarun. Kisah siapa? Kisah Qarun. Ayat 76 sampai ayat nombor 82. Jadi kita kena tengok ayat-ayat itu untuk mendapatkan maklumat dengan lebih jelas. Kenapa dengan Qarun? Qarun kita sedia maklum, dia telah terpedaya dengan harta kekayaan. Kenapa Allah sebut tentang Firaun pada awal-awal kisah Nabi Allah Musa tadi? Firaun dia telah terpedaya, tertipu dengan kekuasaan yang dia miliki. Tetapi kan Allah bagi tahu awal-awal kita belajar tadi pada ayat 3, pada ayat nombor 5, ayat nombor 6, Allah janji Allah Ta'ala akan tolong Bani Israel ini. Maka Allah tolong sehingga kan Qarun itu pun akhirnya Allah Ta'ala telah binasakan ia. Dia tertimbus ke dalam tanah bersama dengan hartanya. Yang orang pun namakan dia harta Qarun. Harta Qarun. Okay. Selesai kisah kebinasaan Qarun, ayat nombor 83 sehingga ayat nombor 88, kita jadikan dia sebagai penutup. Allah menerangkan. Saya nak ambil ayat last sekali ini. Saya nak ambil ayat nombor 88 lah. Dan Allah menerangkan dia adalah sebagai pemutus segala hukum. Okay. Kenapa saya nak kita berikan tumpuan kepada ayat nombor 88? Kerana ia ada kaitan dengan kisah Nabi Allah Musa. Lepas tu dia ada kaitan juga dengan tujuan surah yang kita akan paparkan sebentar lagi. Okay, cuba kita tengok ayat yang mengatakan Allah ini dialah yang berkuasa, yang ada authority, yang layak, yang berhak untuk memutuskan, nak tentukan takdir apa nak berlaku, nak letakkan hukum apa yang kena buat, apa yang tak boleh dibuat. Itu semua berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun mesti akan berfikir juga, kenapa penutup ayat last sekali surah Al-Qasas ini menyebut tentang Allah itu sebagai pemutus hukum. Jadi kita tengok ayat dia untuk lebih jelas. Okay, kita akan jumpa Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah. Okay, mula-mula ayat yang last ni Allah tutup ia dengan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Okey, kemudian Allah memberitahu setiap sesuatu tu semua akan binasa, kata Allah, melainkan zatnya. Maknanya Allah ni kekal sampailah bila-bila. Kemudian penutupnya Allah kata apa? Lahul hukmu. Allah kata lahul hukmu. Dia mempunyai kuasa untuk memutuskan segala sesuatu. Memutuskan segala sesuatu tu apa? Adalah tentang takdir. Allah lah yang ada kuasa putus untuk berikan seseorang itu kerajaan. Allah lah yang mempunyai kuasa putus untuk menentukan siapa yang selamat. Allah lah mempunyai kuasa putus. Segala urusan tu berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan siapa yang selamat, siapa yang akan binasa. Okey. Berdasarkan
kisah Nabi Allah Musa, cerita-cerita dia tu, Al-Qasas tu, maka kita dapati kan Allah tunjukkan seolah-olah Allah sebenarnya Allah nak bagi tahu kisah Musa ni lah sebenarnya adalah study case dia, bukti macam mana Allah ni kalau dia buat keputusan, kalau Allah Ta'ala janji Allah akan tolong Bani Israel itu dengan lahirnya Nabi Allah Musa ni, kalau ikut pada perancangan Firaun, dia akan bunuh anak lelaki. Tetapi Allah berkuasa menentukan bahawa kalau Allah kata Nabi Allah Musa selamat, selamatlah dia. Seperti mana kita telah jumpa pada awal-awal cerita tadi, yang Allah memberi janji kepada ibu Musa untuk kembalikan Musa. Tengok, walaupun Firaun dengan tentera dia nak tangkap Nabi Musa ni, tetapi Allah putuskan Nabi Allah Musa tak akan ada orang boleh tangkap dia. Dia sempat lari, dapat dia lari. Nampak? Jelas ya, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okay. Jadi pada nama surah tu kisah-kisah, lepas tu adanya cerita tentang Nabi Allah Musa tadi, kebinasaan Firaun dan kebinasaan Qarun, maka para ulama mengeluarkan satu kesimpulan daripada surah Al-Qasas ini adalah surah yang Allah nak menjelaskan, menerangkan dengan jelas bahawa Allah sahaja yang mempunyai kuasa untuk memutuskan segala perkara di dunia dan juga di hari akhirat. Dan Allah, kalau dia telah tetapkan sesuatu, dia telah buat keputusan, maka apa yang dia putuskan itu pasti akan terlaksana. Itulah tujuan bagi surah Al-Qasas. Jadi kita ingat, surah Al-Qasas, trigger dia apa? Sebenarnya kita buat ringkasan apa dekat surah Al-Qasas tu? 88 ayat tu. Kita boleh ambil ringkasan dia. Surah Al-Qasas ni adalah Allah Ta'ala ini, dia berkuasa memutuskan segala perkara. Itu kalau nak ingat pendek lah. Kalau kita belajar suratul Naml, surah semut, hari semalam dan hari yang sebelumnya, suratul Naml ini cerita tentang apa? Trigger dia tentang keesaan Allah dan juga syukur. Esa, beriman dan syukur. Okey, tapi dekat surah Al-Qasas dia lebih merujuk kepada kekuasaan Allah juga, tapi dalam bentuk apa? Menentukan berlakunya sesuatu, takdir, keselamatan, kebinasaan. Itu dekat surah Al-Qasas. Nanti kita masuk surah Al-Ankabut pula, ada kaitan dengan apa? Okay, dia sebenarnya setiap satu surah ni dia ada perkaitan, dia macam menyambung. Dia menyambung apa yang diperkatakan oleh surah yang sebelumnya. Untuk tahu sambungan, perkaitan, ini kita akan lalui satu modul pada bulan Ramadan nanti. Setiap pagi dalam tempoh 1 jam, insya-Allah kita akan ambil kembali maklumat yang dekat sinopsis ini untuk kita melihat hubung kait antara satu surah dengan satu surah. InsyaAllah. Nanti kita akan sama-sama lalui dekat modul perkaitan antara 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Okay, sekarang kita masuk kepada surah Al-Ankabut. Okey, surah Al-Ankabut. Okey, surah Al-Ankabut ni kita telah sebut tadi, tidak semua ayat, tetapi hampir separuh juga surah Al-Ankabut berada pada juzuk yang ke-20. Okey, Al-Ankabut tu apa?
Al-Ankabut itu adalah laba-laba. Kenapa surah ni dinamakan laba-laba? InsyaAllah, sekejap lagi kita akan sebutkan perbincangan tentang Al-Ankabut itu. Okay. Jadi surah Al-Ankabut ni, jika kita merujuk kepada pembukaan surah Al-Ankabut, kita ambil 7 ayat. Dia berbeza dengan surah apa tadi, surah Al-Qasas. Kita ambil 2 ayat. Saya ada terangkan sebelum ni kepada tuan-tuan puan, okey, untuk pembukaan surah ini tidak semestinya 2 ayat, tidak semestinya 3 ayat. Boleh jadi 7, boleh jadi 10, boleh jadi 1 ayat je, boleh jadi 2 ayat. Okay, cara dia adalah kita kena lihat topik yang dibincangkan. Kalau tadi surah Al-Qasas, 2 ayat pertama tu tentang Quran saja. Jadi kita jadikan dia, kita asingkan dia dengan ayat 3, sebab ayat 3 dah masuk cerita. Jadi tak sesuai kalau kita letakkan cerita tu sebagai pembulan, sebab cerita tu panjang, ayat dia panjang. Jadi kita potong, kita letakkan 2 ayat pertama tentang Quran. Kita jadi dua bahagian pembukaan. Maka surah Al-Ankabut ni pula, dia dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga tentang Al-Quranul Karim, tapi ayat dia tu hanya huruf abjad saja, iaitu Alif Lam Mim. Ayat nombor 1 saja. Tapi kita gabungkan dia dengan 6 ayat yang lain yang ada kaitan tentang apa? Tentang Al-Fitnah, iaitu ujian. Okey. Ayat 1 sampai 7 ni, Allah menyebutkan tentang hakikat iman. Okey, sebenarnya Allah nak bincang. Surah Ankabut ni, kita masuk saja surah Ankabut, dia dah masuk tentang iman. Apa kaitan dengan laba-laba? Nanti kita akan buat perkaitan lah. Dia berbeza dekat kita masuk surah Al-Qasas tadi. Kita masuk surah Al-Qasas, Allah bawa kita cerita kezaliman Fir'aun. Kita keluar surah Al-Qasas, kita masuk dekat surah Al-Ankabut, Allah cerita pula tentang apa? Ujian iman. Ujian iman ni sebenarnya tentang apa? Sebenarnya dalam 7 ayat pertama ni tuan-tuan, Allah nak menyebutkan tentang ujian, cabaran yang Allah timpakan kepada semua manusia. Apa berkaitan dengan tujuan surah Qasas tadi? Ingat tak kita kata tadi? Allah, dialah memegang kata putus untuk menentukan apa saja dia nak buat. Jadi apabila kita gabung dengan surah Al-Ankabut, maka surah Al-Ankabut menjelaskan lagi apa kata putus yang Allah telah tentukan tu. Maka kata putusnya, Allah Ta'ala telah meletak bahawa dalam hidup manusia ni, dia perlu melalui ujian. Ujian apa? Ujian iman. Allah nak tengok iman hamba dia ni skala berapa, tahap berapa. Maka Allah mendatangkan ujian-ujian. Jadi 7 ayat pertama ni adalah Allah menyebut tentang ini. Dia sebenarnya cerita tentang ujian. Okey. Tetapi dalam cerita ujian tu sebenarnya Allah nak menyebutkan juga tentang ni. Bukan sekadar sebut ujian, Allah juga menyebutkan tentang macam mana manusia ini dia boleh lulus dalam ujian. Macam mana dia boleh menempuh ujian itu dengan kata-kata dengan sempurna. Sebab tu bukan sekadar Allah katakan ujian dia apa, tetapi Allah juga menerangkan
Sebab-sebab kita boleh teguh iman kita walaupun Allah mendatangkan ujian. Okay, kalau kita buka ayatnya, kita akan jumpa tentang apa yang kita sedang perkatakan ni. Saya bawa 2 ayat saja contoh. Tengok ya. Kita tengok ayat nombor 2 dan ayat nombor 3. Okay, ayat ni salah ni. Ni nombor 2 ni. Maafkan saya. Dia tertukar ni. Nombor 2 dengan nombor 3 tolong baiki ya. Nombor 2 dengan nombor 3. Tengok Allah kata apa ayat dia. Okay, masuk-masuk surah Labah-Labah ni masuk tentang ujian. Allah kata yang bermaksud firman Allah SWT yang bermaksud, apakah manusia itu sangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya kata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Nampak tak kaitan tentang beriman, lepas tu tentang ujian. Itu dia punya kata kunci dia. Jadi Allah nak kata, Allah kata, kalau nak mengaku beriman, dia tak boleh hanya cakap je beriman. Tapi dia mesti melalui ujian-ujian. Okey. Lepas tu Allah pun sebutlah siapa yang pernah Allah berikan ujian. Allah kata, sesungguhnya kami telah menguji orang terdahulu daripada mereka, allazina min qablihim. Maksudnya Allah bagi tahu, bukan umat Muhammad je Allah nak bagi ujian. Tak, Allah bagi tahu orang dulu pun telah pun melalui ujian. So daripada ujian tersebutlah Allah dapat tahu siapa yang sebenar-benarnya sadaku, yang sebenar-benarnya beriman. Dan daripada ujian itulah Allah dapat tahu siapa di kalangan mereka adalah al-kadhibin, yang dia berdusta. Mulut dia cakap beriman, tapi ketika diberikan ujian, gagal. Tak dapat nak lalui dia. Okey. Jadi ini adalah 2 ayat contoh pada kumpulan ayat 1 sampai ayat 7. Allah sebut umum kan? Allah tak sebut ujian apa. Allah sebut secara umum manusia itu dia kena melalui ujian. Ada tak orang boleh lari? Tak boleh lari sebab kita telah belajar Allah ni dialah yang telah memutuskan bahawa kita akan menempuh ujian. Seperti orang-orang dulu telah pun menempuh ujiannya. Okey. Kemudian kita lihat terus kepada bahagian yang pertama. Okey, apabila kita masuk bahagian yang pertama, Allah menjelaskan apa bentuk ujian tu. Okey. Maka kalau kita tengok ayat 8 sampai ayat nombor 41, Allah ada menjelaskan kepada kita 7 bentuk fitnah ataupun 7 bentuk ujian. Okay, tuan-tuan, perkataan fitnah dia merujuk kepada makna al-imtihan wal-ikhtibar, iaitu ujian. Ada 7 bentuk. Okey. Bentuk yang 7 tu apa? Kena tengok ayat nombor 8 sampai 41. Okey, tapi jangan bimbang. Saya sempat menyenaraikan berdasarkan ayat 8 sampai 41 tu, kita baca, boleh dibuat rumusan ada 7 bentuk ujian yang Allah telah tetapkan. Manusia akan lalui dia. Ada yang akan lalui dia. Dia berjaya ke tak berjaya, bergantung macam mana dia hadapi. Okey. Jadi kalau kita baca dekat sini, ayat 41 ni, ini sebenarnya tentang labah-labah. Perumpamaan labah-labah tu, sarang labah-labah tu. Tapi kita akan bincang kemudian. Kita tengok dulu apa 7 bentuk ujian itu. Okey. Ujian yang 7 tu, okey, saya letakkan ringkasan dia U1. Maksudnya ujian 1. Nanti jangan tak ingat pula U tu apa. U itu adalah ujian 1, ujian 2. Okey.
7 tu apa? Okey, yang pertama adalah ujian terhadap ibu bapa, ayat 8 sampai ayat nombor 9. Tengok. Okey, itu ujian yang pertama. Okey, kemudian ayat 10 sampai ayat 11, ujian yang kedua adalah berbentuk gangguan, ancaman daripada manusia-manusia lain. Okey, itu ujian juga. Kita tak kacau orang, tapi ada orang ganggu kita, menyakiti kita. Itu pun termasuk dalam ujian. Lepas tu pula, ujian yang ketiga, ujian dalam bentuk kesesatan. Ayat 12 sampai ayat 13. Kemudian menariknya, dalam surah Al-Ankabut ni, rupa-rupanya ada juga diselitkan kisah beberapa para rasul. Tetapi daripada kisah para rasul tu, sebenarnya ada bentuk ujian dia. Kalau Nabi Nuh ni, apa bentuk ujian dia? Bentuk ujian kepada Nabi Nuh ni adalah ujian apa? Kan dia dakwah selama 950 tahun kan. Apa ujian dia hadapi? Kita tengok dekat ayat nombor 14 dan 15 tu. Kita akan jumpa kisah Nabi Allah Nuh. Kita bayangkan cerita tentang jumlah tahun tu 950 tahun. Kenapa Allah nak cerita Nabi Allah Nuh dia duduk dengan kaum dia selama 950 tahun sebelum Allah binasakan dengan taufan? Maksud dia, kenapa ayat yang kata Nabi Nuh ni dia duduk 950 tahun tu dengan kaum dia tu, kenapa Allah letakkan surah Al-Ankabut? Kenapa Allah tak cerita dalam surah kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh dia ada satu surah tau. Surah Nuh tu. Tapi kenapa tak diceritakan 950 tahun tu duduk dekat surah Nuh? Kenapa tak ke surah Al-Ankabut? Inilah bijaksananya Allah Ta'ala. Kerana surah Al-Ankabut ni dia punya tempat dia cerita tentang ujian. Maka Nabi Allah Nuh dia menghadapi ujian dakwah selama 950 tahun, dakwah yang lama. Sebelum Allah memberikan ending dia apa? Kerja dia dakwah je, 150 tahun. Dia tak berhenti. Dakwah. Itu ujian dia. Allah bagi tempoh dia berdakwah tu lama sebelum Allah memberikan keputusan nak buat apa dekat kaum dia ni. Okey, itu jadi nombor 4. Ujian nombor 5 adalah ujian yang ada pada kisah Nabi Allah Ibrahim. Ayat 16 sampai ayat nombor 27. Ujian apa sebenarnya ni? Ini adalah ujian orang yang Nabi Allah Ibrahim nak dakwah ni, mereka mengikut tradisi orang-orang dahulu yang sesat. Mereka tak nak berubah. Tetap nak ikut nenek moyang yang dulu, walaupun salah. Ini kita kena lihat pada ayat 16 sampai ayat nombor 27. Ujian tuan-tuan. Dan tak nak berubah ni. Okey. Kemudian, ujian yang ke-6 digunakan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Apa ujian kisah Nabi Allah Lut? Semua orang faham. Semua orang tahu kisah Nabi Allah Lut ni adalah kaum dia mengikut nafsu serakah. Itu serakah. Ini saya letak ayat lah. Mereka mengikuti syahwat. Memenuhi syahwat mereka. Tak fikir halal dan haram. Itu ujian yang Allah beri kepada Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, dan ujian juga kepada kaum mereka. Supaya mereka lawan hawa nafsu tu. Tapi mereka ikut hawa nafsu tu. Ayat 8 sampai 35. Kemudian Allah pun datanglah bawa kisah apa? Ujian terhadap nikmat dunia. Ni ayat 36 sampai ayat nombor 40. Adalah kisah penduduk Madian. Allah selitkan juga kisah
Firaun dalam ni, ujian kepada Nabi Allah Musa, kan? Apa ujian Nabi Allah Musa dapat kat Firaun? Firaun ni sombong. Orang sombong ni, ya Allah, cakaplah macam mana pun, tunjuklah bukti macam mana pun. Kalau dia sombong, itu ujian. Kenapa? Dia merasa dia ada tentera yang banyak, dia ada kuasa yang luas, so dia memandang rendah Nabi Allah Musa. Itu ujian pada nikmat duniawi. Begitu juga yang ada pada Haman dan juga yang ada pada Qarun. Okay, itu ayat 36 sampai ayat nombor 40. Baik. Tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Okay, apabila masuk je ayat nombor 40 ni sebenarnya, ayat nombor 40 ni sebenarnya Allah memberikan kata putus. Apa nak buat dekat mereka-mereka yang telah terpedaya dengan nikmat duniawi ni, Allah binasakan. Itu pada ayat nombor 40. Tetapi apabila kita masuk ayat nombor 41, tadi kita katakan sampai 41 kan? 41. Kisah last kan tadi sampai 40. Okay, ayat 41 ni Allah bawa cerita perumpamaan sesiapa yang mengambil sesuatu yang lain daripada Allah sebagai pelindung. Jadi Allah nak bawa perumpamaan siapa yang berlindung, mencari perlindungan selain Allah. Mereka seumpama seperti laba-laba yang membuat sarang. Sarang laba-laba ni dia tak kuat. Tepis je, runtuh sarang laba-laba tu. Begitulah hakikatnya sesiapa yang ada meminta pertolongan makhluk-makhluk lain selain Allah yang sepatutnya dijadikan sebagai tempat perlindungan, minta perlindungan, maka perlindungan kepada selain dari Allah itu sebenarnya adalah perlindungan yang sangat lemah, seperti lemahnya sarang laba-laba. Okey. Habis ayat 8 sampai 41, barulah ayat yang berikutnya bahagian 2. 42 sampai 60. Tapi ini dah masuk juzuk yang ke 21 dah. Kalau masuk ayat nombor 46, sebab dia kan sampai ayat 45. Jadi saya tak masukkan lagi perbincangan tentang ayat nombor 42, 43, 44, 45, 46, sampai ayat nombor 45. Okay, yang mana ayat 42, 43, 44, 45, dia dah berada pada bahagian yang kedua, iaitu pesanan-pesanan Allah kepada orang-orang yang beriman. Nak tahu apa pesanan itu? Contoh pesanan itu, nanti kita kena lihat pada juzuk yang ke-21 esok malam, insya-Allah kita akan perincikan daripada ayat 42 sampai ayat 60 apa di antara pesanan-pesanan Allah kepada orang yang beriman. Baru kita masuk kepada penutupan bagi surah Al-Ankabut. Jadi penghujung dia adalah surah Al-Ankabut ni sebenarnya Allah nak sebutkan tentang apa? Apa tujuan dia? Okay, kita sebutkan juga tujuan dia. Surah Al-Ankabut ni surah yang Allah Ta'ala nak ajak kita, nak bimbing kita supaya teguhkan iman tu. Teguhkan iman tu ada kaitan dengan sarang laba tak? Ada kaitan. Maksud dia, orang yang imannya teguh, maka dia ada kekuatan. Dia akan dapat perlindungan dari Allah tu. Allah lah yang paling kuat. Betul tak? Maka siapa yang beriman, dia dapat perlindungan kepada pemilik bagi segala kekuatan, iaitu Allah. Tapi siapa imannya tak teguh, maka ia seperti tak teguhnya sarang laba-laba.
Maksudnya kalau siapa yang tak teguh imannya, dia kafir, dia tidak mahu beriman, dia seperti bergantung kepada selain daripada Allah. Kerana Allah hanya melindungi, memberikan kekuatan kepada orang yang beriman saja. Tapi kalau dia tak beriman, maka dia cari siapa pelindung dia? Makanya tentulah daripada Allah. Maka siapa yang mendapat perlindungan selain dari Allah, maka perlindungan itu tidak kuat. Seperti mana tidak kuatnya sarang laba-laba. Okay, so surah ini dia mengajak kepada kita supaya teguh iman semasa kita menerima segala cubaan dan juga ujian. Kenapa kita perlu melalui semua ujian tadi tu? Kerana ayat surah yang sebelumnya mengatakan Allah ini dia telah memutuskan bahawasanya nak benar-benar jadi orang yang beriman, tak cukup hanya dengan berkata aku beriman, tetapi mesti melalui ujian tadi. Okay, ini adalah tujuan bagi surah Al-Ankabut. Okay, maka selesailah kita bahagian yang kedua bagi sinopsis juzuk yang ke-20, yang kalau kita gabungkan surah Semut, separuh surah Semut, lepas tu cerita surah Kisah-Kisah, lepas tu cerita tentang surah Al-Ankabut. So macam mana kita nak kombinasikan antara tiga surah ni apabila kita bincang juzuk yang ke-20? Okay, ingat mudah je, juzuk 20 ni kita boleh gunakan framework dia surah Al-Ankabut juga dengan surah Al-Qasas lah. Framework dia. Macam mana kita nak buat dia? Macam mana nak gabungkan? Nak masuk juzuk 20 ni. Okey. Kita dah belajar dekat surah Semut tu adalah surah apa? Surah yang Allah mengajak kita supaya kita mentauhidkan Allah. Okay, kita mengesahkan Allah melalui jalan apa? Jalan iman dan jalan bersyukur. Okay, so apabila kita masuk surah Al-Qasas, Allah telah memberikan kita satu contoh. Satu contoh bahawasanya apa bukti Allah ni layak untuk diesakan. Kenapa Allah Ta'ala ini patut kita syukuri dia? Ada kaitan dengan Allah inilah yang telah memutuskan segala hukum. Allah ni dia maha berkehendak. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Tidak ada mana-mana halangan. Lepas tu apabila masuk surat Al-Ankabut, diterangkan pula apa contoh ketetapan Allah ni. Maka kita perlu teguh iman kita ketika kita melalui cubaan dan ujian. Okay, nampak tak perkaitan antara satu surah kepada satu surah yang berada dalam juzuk yang sama. Okay, InsyaAllah nanti dekat penghujung kalau kita sempat habis sebelum Ramadan, kita akan buat sesi ulang kaji secara keseluruhan insya-Allah bagi 30 juzuk. Okey, ada apa-apa soalan untuk bahagian yang kedua juzuk yang ke-20 pada malam ini? Moga-moga tuan-tuan dapat mengukuhkan lagi kefahaman yang sudah sedia ada, dapat mengingatkan kembali apa yang tuan-tuan dan puan-puan pernah mengetahuinya. Moga-moga kita masuk bulan Ramadan ini bukan sekadar kita membaca untuk kita cepatkan khatam Al-Quran, tetapi kita juga dapat mengingati setiap juzuk ini apakah tujuan dia, apakah misi sebenar kita baca juzuk 1 sampai juzuk yang ke-20. Okay, moga-moga kita sentiasa diberikan bimbingan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita,
dengan kita memahami mesej-mesej yang Allah nak sampaikan melalui juzuk by juzuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah besok malam kita masuk juzuk yang ke-21. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah boleh dah baca sikit-sikit juzuk yang ke-21 tu surah apa. Sebahagian surah Al-Ankabut, ada masuk cerita dalam surah Ar-Rum. Lepas tu kita akan masuk juga sedikit sebanyak dalam surah Luqman. InsyaAllah. Kita jumpa pada malam yang berikutnya. Salah silap, mohon ampun dan maaf. Mana-mana pembetulan, tolong buat pembetulan. Yang seperti yang kita katakan tadi. Jadi kalau ada mana-mana penambahbaikan, dipersilakan untuk kita sama-sama membuat penambahbaikan. So kita sudahi pengisian kita pada malam ini dengan memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian semua dan semoga kita semua sentiasa diberikan rahmat dan kita dibimbing oleh Allah dengan petunjuk dan cahaya dari Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.